Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan sambung soalan tutorial muka surat 47 counter control. Okey, muka surat 47 counter control. Soalan yang terakhir iaitu soalan N. Jadi sama-sama kita lihat soalan berikut. This program allows user to repeatedly enter numbers for 10 times. Program ini membenarkan user secara repeatedly, secara berulang-ulang untuk memasukkan nombor sebanyak 10 kali. Numbers for 10 times. Baik, the program will only display a number. Program ini pula hanya akan memaparkan nombor that is divisible by 5 and calculate its sum. Okey. So di sini ada dua perkara juga seperti soalan yang sebelum ini, di mana setiap nombor yang kita masukkan tersebut sekiranya ia boleh dibahagi dengan 5, maka ia akan dipaparkan. Dan nombor-nombor yang boleh dibahagikan dengan 5 tersebut akan kita jumlahkan ia ke dalam variable sum. Maka di sini ada dua unsur. Pertama, unsur repetition, iaitu kita akan mengulang-ulang nombor. Kita akan mengulang untuk mengisi, untuk enter number itu sebanyak 10 kali. Dan seterusnya ada unsur selection, di mana jika nombor yang dimasukkan itu boleh dibahagikan dengan 5, dia akan paparkan nombor tersebut dan nombor itu akan dikirakan sumnya. Okey, ada 3 perkara di sini ya. So, pertama, bila dapat soalan macam ini, okey, kita relax dulu, kita buat dahulu perkara yang biasa kita buat, iaitu kita buat dulu IPO. Apakah dia input, apakah ia proses, apakah ia punya output. Jadi, bila dapat soalan sebegini, okey, kita nak input dan kita dapat melihat daripada soalan ini memerlukan kita untuk masukkan nombor sebanyak 10 kali. Jadi, nombor itu akan dimasukkan atau akan diinputkan sebanyak 10 kali dan telah ada ketetapan, dan ini adalah counter control. Maka input di sini adalah numbers. Numbers for 10 times. Okey. Itu untuk inputnya. Itu perkara yang biasa. Dan untuk output di sini, okey, dia ada dua output. Pertama, output yang pertama adalah numbers, okey, or no output. Kenapa kita kata no output? Maksudnya sekiranya ia tidak boleh dibahagi dengan 5, dia tidak akan dipaparkan. Itu yang pertama. Yang kedua, output yang kedua adalah sum itu sendiri. Iaitu sekiranya numbers itu boleh dibahagikan 5, maka numbers yang boleh dibahagikan 5 itu akan dikirakan sumnya. Okey? Alright. Jadi ada dua paparan output di sini. Okey. Dan proses di sini, okey, yang pertama kita perlu repeat apa yang kita nak ulang-ulang di sini. Kita akan repeat determine dahulu. Kita repeat determine numbers that is divisible by 5. Okay, kita nak repeat determine number that is divisible by 5. Okay, for 10 times. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nak repeat. Kita nak repeat apa? Kita nak repeat calculate. Okay, kita boleh buat dua cerita kat sini. Okay, kita
Saya padam dulu. Pertama kita repeat determine number. Okey, kat sini kita boleh tambah. And calculate. Okey, calculate sum. Okey, dia repeat determines number and calculate sum that is divisible by 5 for 10 times. Okey, jadi ada dua cerita. Masa depan kita menentukan nombor tersebut adakah ia boleh dibagi dengan 5. Kemudian kita calculate sum for 10 times ya. Okey. Jadi and calculate sum ni kita tak letak kat sini. Repeat determine number that is divisible by. Okey, kita letak kat sini, kat bawah ni. And calculate sum. Okay. For 10 time. Okay, alright. So, kita teruskan dengan pseudocode. Kita mulakan dengan start. Dan kita mulakan dengan akhiri dengan stop. Okay. Maka di sini adalah counter control. Kita mulakan dengan bil sama dengan 1. Dan manakala kita ada accumulation untuk sum, kita buat sum sama dengan 0. Dan kita buat arahan untuk repetition, repeat while bil kurang atau sama dengan 10. Dan kita buat and repeat di sini. Dan selepas and repeat, kita akan print sum. Okey, ini sum yang pertama. Okey, so saya akan keluarkan bahagian di dalam repetition ini. Jadi, apakah sebenarnya yang berlaku di antara repeat dan and repeat? Ataupun apakah yang berlaku di kalangan di antara statement repeat dengan and repeat ataupun di kawasan true statement? Maka kita keluarkan. Maka yang pertama, apa yang akan berlaku di sini sekiranya true lah, maksud bil sama dengan 1, maka di sini akan bermulalah enter number. Kita akan enter number di sini. Seterusnya selepas saja enter number, number tersebut akan diuji. Okey, sebelum tu, sebelum saya tertinggal, bahagian biru ni kita kena tambah dia punya updating lah. Terlupa updating kat sini. Bil sama dengan bil tambah 1. Kat sini ya. Jadi di kawasan true statement ni, dia akan enter number dan number ini akan diuji. Okey, apa ujiannya? If number modulus 5 sama dengan 0. Ataupun anda juga boleh tulis if number is divisible by 5. Okey, jadi kita boleh tulis ada dua cara lah. Satu, anda boleh tulis number modulus 5 sama dengan 0. Bermakna ia adalah nombor yang boleh dibagi 5. Ataupun anda juga boleh tulis dalam bentuk statement if number is divisible by 5 pun boleh juga. Dua-dua cara diterima. Jadi if number modulus 5 sama 0, maka di sini kita akan, jika ia benar, kita akan print number. Nombor tu akan di-print. Dan seterusnya, number yang kita print ini akan kita calculate. Number yang boleh akan kita kirakan sumnya. Dan kita akan buat sum sama dengan sum tambah number. Okey, nampak? Sebab itu kalau kita tengok daripada IPO dia, kat sini ditulis repeat determine number that is divisible by 5 and calculate sum for 10 times. Okey kan? Dia akan calculate sum dia tersebut. Dan kita letakkan and if di sini. Okey, nampak ada dua statement kat sini. Nampak tak? Repetition ni ada dua cerita. Okey, and if. Dan sekiranya nombor yang dimasukkan tersebut tidak boleh dibagi dengan 5, maka dia akan bypass lah if and yang ini. Dia akan bypass if ni, dia tak akan buat true statement di sini dan dia akan terus ke bil sama dengan bil tambah 1 dan dia akan ulang untuk number yang seterusnya sehinggalah number yang ke-10 sebagai number yang terakhir. Apabila bil itu masuk nilai 11, 11 kurang sama dengan 10, maka dia akan print sum yang ada di kawasan ini.
Okey? Boleh ya? Jadi dia sama lebih kurang macam soalan yang kita buat, soalan M yang kita buat sebelum ni sama saja. Okey? Alright, cuma soalan yang M ini dia menentukan student yang dapat markah yang student who have passed lah, yang dapat markah lebih atas daripada 8, atas daripada 40, kemudian dia akan calculate total student. Yang ini saya asingkan 1, 2. Sebenarnya boleh dua cara lah. Anda boleh tulis sama ada ia berasingan begini, ataupun anda boleh gabungkan terus. Dia macam ni lah. Repeat determine number that is divisible by and calculate sum for 10 times. Maksudnya ini dua. Kita boleh gabungkan sekali begitu. Okey, baik. Jadi, dia akan paparkan print number dan sum ini adalah yang selepas sahaja and repeat. Apabila while ini adalah false, maka dia akan print sum dan seterusnya. Stop. So, bagaimanakah pembentukan flowchartnya? Okey, kita tengok sama-sama flowchartnya. Okey, kita tengok flowchart. Okey, kita mulakan dengan start. Start, kita buat dia punya capsule start. Kemudian kita teruskan dengan, okey apa tu? Bill sama 1, sum sama 0. Kita buat bill sama dengan 1, sum sama dengan 0. Maka kita buatkan rectangle-nya. Kita buatkan rectangle-nya. Dan kita teruskan dengan repeat while bill kurang sama dengan 10. Buatkan diamond-nya. While bill kurang atau sama dengan 10. Maka kita buat dia punya diamond macam biasa. False di sebelah kanan, true di sebelah bawah. Okey, kemudian bila dah tu, dia akan masuk kepada part yang seterusnya, enter number. Okey, kita buat enter number. Kita buat enter number. Jangan lupa simbolnya adalah parallelogram. Lukiskan parallelogram dengan kemas menggunakan pembaris. Kemudian teruskan dengan if number modulus 5. Ia adalah bentuk dulu. Kita tulis dulu if number modulus 5 sama dengan 0. Okey, maksudnya dia boleh dibagikan dengan 5. Okey, macam selection saya biasa buat. Kalau true sebelah kanan, nampak beza sikit dengan looping lah. Kalau untuk while saya buat true tu ke bawah. Sebenarnya sekadar untuk memudahkan penulisan. Sebenarnya mana-mana part pun boleh kiri kanan, tapi memudah mana ini yang mudah bagi saya untuk menulis lah. Seterusnya, if number 05 sama 0, true statementnya ada dua. Print number dan sum sama dengan sum tambah number. Maka dia ada true statement ni ada. Pertama dia ada dia ada print number. Print number. Dan seterusnya dia ada sum sama dengan sum tambah number. Ini sekiranya true lah. Sum sama sum tambah number. Dan sekiranya false, dia akan, kalau false, dia akan pergi kepada updating, iaitu bill sama dengan bill tambah 1. Ini kalau dia false lah. Ini dalam kotak ni. Dan untuk yang sum sama number ni, sum sama dengan sum tambah number, jika dia true lah, dia akan pergi juga ke bill sama dengan bill tambah 1 ini. Sebab dia akan ulang untuk the next number pula lah kan. Untuk enter number yang bilangan yang seterusnya. Maka dia akan naik atas. Dia akan cocok ini. Alright. Jadi dia akan terus. Jadi dia punya flow dia. Bill 1, sum 0. Komputer akan read. Komputer akan simpan dalam memori. Bill 1, sum 0. It will keep all these things in the computer memory. And then the computer will be asked to test whether the bill is kurang sama dengan 10 atau tidak. If true, maka user akan enter number. Jadi jikiranya number tersebut boleh dibahagi dengan 5, ataupun kita boleh terjemahkan kepada if number modulus 5 equal to 0, maka dia akan print number dan number itu akan dikirakan accumulate-nya menerusi variable sum. Sekiranya dia akan accumulate lah. Dan sekiranya number itu
tidak sama dengan kosong, bermakna ia tidak boleh dibahagi dengan 5 lah. Maka dia akan bypass yang true statement ni, dia terus kepada false dan dia akan updating for the next number. Maka ia akan berulang-ulang sebanyak berapa kali. Kalau ikut pada soalan minta enter numbers for 10 times, dia akan ulang sebanyak 10 kali, 10 kali, 10 kali. Sehinggalah apabila ia mencecah bil sama dengan 11, 11 kurang sama dengan 10 is false. Maka di sini dia akan pergi kepada false statement dan dia akan print apa anak-anak semua? Dia akan print sum. Dan bila dia print sum, dia pun mengakhirinya dengan simbol stop. Jadi begitulah logik untuk soalan N. Jadi kalau anda dapat lihat, anda ikut soalan N dengan soalan M ini lebih kurang sama. Cuma untuk soalan M ni dari segi penulisan IPO tu, kalau kamu tengok M tu saya asingkan 1 dan 2. Okey, kalau dari segi penulisan ni lah, dari segi penulisan proses. Okey, cuma di dalam soalan N saya gabungkan terus. Repeat determine number that it is divided and calculate sum. Okey, for 10 time. Okey, alright, jadi itu saja daripada saya dan juga ini adalah dia punya flowchart. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita telah pun selesai untuk soalan muka surat 47. Bye-bye. Assalamualaikum.